Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Singapura dalam saingan terakhir peringkat kumpulan AFF Mitsubishi Electric Cup, yang mana Malaysia menang 4-1 hasil jaringan dari Darren Lock, 2 Scott Wilkin dan 1 Sergio Aguero. Dengan kemenangan ini, Malaysia telah mengesahkan tempat ke semifinal untuk bertemu dengan Thailand. Sebab apa? Sebab Malaysia memang perlukan kemenangan. Jadi dah dapat menang, jumpa dengan Thailand lah untuk semifinal ni. Kita tak sabar lah nak tengok nanti perlawanan antara Thailand menentang Malaysia, yang memang kita tahu perlawanan kedua-dua pasukan ni memang hot dan memang orang kata apa, tengah panas dalam beberapa tahun ini. Baiklah, kita fokus balik kepada perlawanan Malaysia menentang Singapura. Kalau kita lihat kepada corak permainan ataupun cara taktikal yang diterapkan oleh Ki Panggun, nampaknya daripada segi keberhasilan ataupun daripada segi hasil, boleh dikatakan Malaysia improve, terutamanya daripada segi pressing, daripada segi transition dan juga daripada segi menyudahkan peluang-peluang yang ada. Malaysia lebih klinikal pada perlawanan ni untuk memastikan yang mereka membawa pulang 4 gol, dan yang paling penting mereka berjaya untuk menjinakkan pertahanan pasukan Singapura yang boleh dikatakan hebat ketika bertahan dan juga dibarisi oleh pemain-pemain hebat seperti Shakir Hamzah, Haris Harun, Irfan Fandi dan sebagainya, yang mana memang kita tahulah memang solid defense ditunjukkan oleh pasukan Singapura, dibantu pula oleh kecemerlangan goalkeeper mereka Hassan Sani. Walaupun dulu pernah viral keeper di mana, tetapi pada perlawanan ni dia tewaslah dengan 4 gol. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah perkara yang positif dan juga apakah perkara yang Malaysia improve di bawah kendialan Ki Panggun, yang mana kita tahu Ki Panggun dia pergi Singapura hari tu tengok Singapura versus Vietnam. So dia ada buat analisis perlawanan tu dan dia berjaya mencari kelemahan Singapura dan bagaimana untuk mengatasi Singapura dengan 4 jaringan yang besar. Dan dalam press conference tadi pun Ki Panggun ada menyatakan yang memang mereka deserve dan dia expect untuk Malaysia jaringkan 4 gol ni. Baiklah, perkara pertama yang Malaysia improve pada perlawanan menentang Singapura ini adalah tentang bagaimana Malaysia melakukan pressing dan juga bagaimana Malaysia membuat counter press apabila mereka kehilangan bola. Sebagai contoh, saya ambil gol yang dilakukan oleh Darren Lock, yang mana ketika itu Singapura cuba untuk keluar daripada zonal ataupun daripada zone mereka di bahagian bawah. Apabila mereka dah dapat bola, mereka nak cuba untuk start the build up balik, tetapi apa yang dilakukan oleh pemain Malaysia pada perlawanan ni adalah mereka memberi tekanan kepada pemain-pemain Singapura dengan sangat-sangat tinggi. Dan kita boleh tengok beberapa gerakan ataupun pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia berjaya untuk menambat ataupun berjaya untuk mendapatkan balik bola daripada pemain Singapura, dan mereka melakukan counter attack ke arah gawang Singapura yang membolehkan Malaysia menjaringkan hampir 4 gol melalui counter attack sahaja. So benda tu memang positive side lah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat game lawan Vietnam hari tu, dari segi pressing Malaysia agak kurang, tetapi untuk game menentang Singapura ni, pressing dan juga counter press, tekanan tinggi dan juga counter tekanan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia berjaya untuk menyebabkan pasukan lawan kehilangan bola dengan cepat dan juga mengganggu rentak pasukan lawan dalam pembinaan game ataupun dalam starting the build up daripada bawah ataupun from the behind lah. So benda tu memang positif sebab pressing ataupun tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Malaysia pada perlawanan ni memang marvelous, memang super, memang on point, dan mereka berjaya untuk intercept, mereka berjaya untuk rampas bola, untuk melakukan counter dan juga menjaringkan gol. Itu perkara yang pertama yang saya suka tentang pasukan Malaysia, tentang pressing ataupun tekanan yang diberikan kepada pihak lawan. Yang kedua, kalau kita lihat kepada pasukan Malaysia punya key game ataupun kunci kepada perlawanan ni adalah bukan hanya tertakluk kepada pressing sahaja, tetapi daripada segi transisi, yang mana kita boleh lihat pada perlawanan ni
Malaysia, terutamanya transisi daripada bertahan ke menyerang, iaitu dalam transisi mereka menyerang. Kalau kita lihat dalam transisi Malaysia menyerang, Malaysia selalunya bermain playing from the back lah, at the back dengan 3 centre back. Tetapi yang menariknya dengan penggunaan 3 centre back ni adalah bagaimana Kipanggun rotate penggunaan antara Brandon Gunn dan juga Stuart Wilkin dalam pembentukan 3 centre back di bahagian bawah. Dan kalau kita lihat, kebanyakannya Stuart Wilkin yang akan cover 3 centre back di bahagian bawah ketika Malaysia start the build up from the behind ataupun daripada bawah lah. So apabila benda tu terjadi, sekiranya Stuart Wilkin yang cover di bahagian bawah untuk membentuk 3 centre back, apa yang dilakukan oleh Brandon Gunn adalah dia akan cover tempat Stuart Wilkin. Tetapi yang menjadi menariknya lagi adalah Brandon Gunn dia tak cover dekat kawasan yang begitu narrow. Sebaliknya Brandon Gunn akan lebih overload ataupun akan lebih open game kepada bahagian wide area, iaitu beliau akan cover up tempat bahagian flank lah untuk backup kepada wingback di bahagian kanan, iaitu Quinton Cheng, dan juga untuk memberi backup kepada Safawi yang selalu cover up bahagian kanan. So apabila pemain-pemain Malaysia dah overload bahagian kanan ni, memang kita boleh nampak yang Malaysia boleh gerak dan juga menyerang di bahagian kanan dengan sangat baik lah apabila Malaysia start the build up from the behind. Itu perkara pertama. Dan benda yang sama juga apabila Brandon Gunn cover tempat di bahagian centre back, maka Stuart Wilkin lah yang akan cover bahagian tengah dan dia akan fokus lebih kepada bahagian kiri untuk backup kepada Ruven Tieren kepada Malaysia melakukan attacking ataupun serangan. Dan yang menariknya dalam penggunaan apabila mereka bermain dalam 3 centre back dan pemain-pemain rotate di bahagian midfield, iaitu Brandon dan juga Stuart yang akan menjadi back 3 di belakang, adalah mereka tidak memerlukan seorang proper playmaker ataupun mereka tak perlu nak start the build up daripada bahagian bawah ke bahagian tengah. So Malaysia takkan create attacking ataupun style play mereka di bahagian tengah. Sebaliknya mereka lebih fokus untuk cover up dan juga support bahagian wingback dan juga winger ketika mereka menyerang. So apabila Malaysia menyerang, mereka lebih cover bahagian wide area lah. Apabila cover bahagian wide area dan mereka tak terlalu memfokuskan kepada bahagian tengah, maka apabila pasukan Singapura nak attack ataupun nak counter sekiranya serangan yang dilakukan di bahagian wide area oleh pasukan Malaysia tadi, bahagian tengah pasukan Malaysia tidak terlalu expose. Sebab apa? Sebab midfield dia tak naik tinggi di bahagian tengah, sebaliknya dia cover bahagian wide area. So dalam transisi apabila mereka diserang ataupun Malaysia diserang, mereka boleh turun untuk backup balik pertahanan dengan sangat baik. Itu sebab saya kata transisi Malaysia sangat-sangat cemerlang. Yang kedua yang boleh saya katakan on point. Dan kalau kita lihat juga daripada segi ketika Malaysia menyerang, Malaysia tidak terlalu statik apabila bermain dalam back 3, yang mana kalau kita lihat dalam certain situasi apabila Brandon ataupun Stuart Wilkin dah drop lebih deeper untuk membentuk 3 centre back, tetapi apabila Malaysia dah selesa ataupun Malaysia dalam dah mood untuk all out attack ataupun mereka lebih nak kepada orang kata apa direct and long ball, jadi apa yang dilakukan adalah Brandon dan juga Stuart Wilkin akan berada dalam kedudukan yang selari dan mereka akan naik lebih tinggi dan mereka akan membentuk 2 centre back sahaja, iaitu Shahrul Nazim dan juga Dominic Tan di bawah. Jadi apabila jadi macam tu, Dominic Tan dan juga Shahrul Nazim, mereka akan lebih suka open game dengan hantaran-hantaran jauh lebih kepada bahagian winger ataupun bahagian flank pasukan Malaysia lah. So dari situ mereka akan mencari Darren Lock ataupun mencari Safawi ataupun mencari Ruven Tieren yang dah naik ke atas, ataupun mereka akan cuba supply long ball ataupun lebih kepada hantaran-hantaran jauh lah. Sebab apa? Sebab Brandon dan juga Stuart Wilkin mereka dah naik lebih tinggi untuk cover bahagian width area. So benda tu memang positif lah. So benda tu melibatkan transisi dan saya suka. Itu yang kedua tentang corak permainan pasukan Malaysia. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada gameplay pasukan Malaysia pada perlawanan ni, pemain yang patut kita puji adalah keberhasilan, ketenangan dan juga efektifnya penggunaan wingback yang ditunjukkan oleh Ruven Tieren dan juga yang ditunjukkan oleh Quinton Cheng, yang mana kita tahu Quinton Cheng ganti Azam Azmi akibat daripada pergantungan 2 game kena denda dengan AFF apabila kena kad merah hari itu dengan Vietnam kan. Nak buat macam mana, benda tu dah lama, so kita kena move on lah. So apa yang dilakukan oleh Quinton Cheng dan juga Ruven Tieren pada perlawanan ni adalah mereka bermain dengan sangat cemerlang. Kita cerita tentang Ruven Tieren. Ruven Tieren ni adalah typical player yang memang agak berbahaya
berbahaya daripada segi overlap dan daripada segi offensive play beliau, yang mana kita boleh tengok apabila beliau di bahagian kiri tu memang dia turun naik walaupun dia ada kekurangan in term of finishing. Apa yang boleh saya katakan, memang Ruben Tieren ni dia ada kekurangan sikit lah daripada segi finishing ataupun penyudah, yang mana kalau kita lihat game lawan dengan Vietnam pun dia miss satu peluang keemasan, dan game lawan dengan Singapura ni pun dia miss peluang keemasan. So benda tu boleh dikatakan kalau Ruben Tieren boleh orang kata apa, fix dia punya corak permainan ataupun perbaiki dia punya corak permainan untuk lebih confidence apabila join the attack dan boleh untuk menyudahkan peluang yang ada, saya rasa dia akan jadi lagi berbahaya. Sebab in term of defensive style, boleh dikatakan Ruben Tieren dari pembacaan game dah bagus, daripada segi track back pun dah bagus, daripada segi man marking pun dah bagus. So benda tu dah memang bagus, dan daripada segi join the attack, dia punya overlap pun dah bagus, dia punya crossing ataupun hantaran pun dah bagus. Cumanya apabila dia masuk involve berada dalam di box, yang menjadi kekurangan adalah finishing. Yang tu untuk Ruben Tieren lah tetapi all the time ataupun 90 minutes Ruben Tieren memang super bagi saya, turun naik jadi dia memang adalah player muda yang boleh digilap lagi untuk dibentuk menjadi the next Koh Beng Ong ataupun berganti kepada Koh Beng Ong di bahagian left back pasukan Malaysia lah. Jadi itu untuk Ruben Tieren. Untuk Quinton Cheng, apa yang boleh saya katakan, Quinton Cheng ni memang kalau kita lihat berdasarkan prestasi dia dengan Penang, Selangor dan juga sekarang dengan Malaysia, dan sebelum ni Malaysia bawah 23, memang typical gameplay dia memang bagus lah. Apa yang menariknya, overlap dia bagus, crossing dia bagus, tetapi dia mempunyai masalah yang sama. Sebab apa? Sebab kadang-kadang crossing dia tu menjadi, kadang-kadang dia tak menjadi. Tetapi untuk game ni boleh saya katakan Quinton Cheng bermain dengan sangat cemerlang jugalah yang mana crossing dia kadang-kadang on point, dia punya pressing on point, defense style dia on point. So benda tu memang positif lah untuk kedua-dua wingback Malaysia ni, Quinton dan juga Ruben Tieren. Malam ni mereka memang hidup, mereka sangat efektif ketika transisi menyerang ataupun bertahan. So bagi saya tak ada masalah untuk kedua-dua player ni lah, memang on point. Dan yang keempat lah, tadi yang ketiga, yang keempat yang saya suka tentang pasukan Malaysia ni adalah tentang Stuart Wilkin, yang mana boleh saya katakan Stuart Wilkin ni kalau kita lihat untuk game ni dia lebih banyak drop deep daripada join the attack ataupun bertindak sebagai attacking player. Tetapi apa yang menariknya adalah bagaimana dia start the build-up daripada bahagian bawah dengan pembentukan back three di bahagian bawah, dan bagaimana dia join the attack apabila Malaysia memerlukan seorang ataupun sokongan tambahan di bahagian midfield. Jadi apa yang dilakukan oleh Stuart Wilkin adalah dia cover dua benda, satu secara defensively, satu secara attacking jadi benda tu memang memberi positif dan juga kestabilan di bahagian tengah pasukan Malaysia. Dan hasilnya apabila Stuart Wilkin dia membantu dan juga join the attack, memang Stuart Wilkin punya kehebatan ataupun dia punya kelebihan, salah satunya long shoot lah, yang mana kita boleh tengok shooting range dia memang jauh, dia sudah menjaringkan 2 gol dari luar kotak penalti untuk skuad kebangsaan Malaysia dalam AFF ni. So benda tu memang something yang memang dia dah proven. So dia mempunyai ability untuk melakukan sepakan jarak jauh untuk skor. Yang tu yang pertama lah. Yang kedua tentang Stuart Wilkin ni adalah bagaimana dia memberikan kedudukan ataupun bahasa Inggerisnya adalah positioning sebagai seorang midfield apabila join the attack, yang mana dia cepat untuk react dan cepat untuk berada dalam situasi ataupun positioning ataupun kedudukan yang boleh untuk dia berada dalam kedudukan untuk menerima bola. Contohnya gol yang kedua, yang mana dia pandai untuk timing, dia lari, lepas tu dia boleh juga perfect timing untuk turning, dan gol memang marvelous lah boleh saya katakan untuk Stuart Wilkin, memang cemerlang. Untuk Mukairi Ajmal, bagi saya game ni waktu first half dia ada import yang positif apabila dalam keadaan menyerang, tetapi Mukairi Ajmal macam kita tahu dia muda lagi dia boleh perbaiki lagi mutu permainan dia. Cumanya di second half dia agak tenggelam sebab mungkin perubahan taktikal lah dan sebagainya. Tetapi saya masih lagi salute dan juga respect sama dia. Sebab apa? Sebab walaupun berlakunya perubahan taktikal dan sebagainya, dia still boleh jalankan tugas dia dengan baik, yang mana second half dia lebih kepada defensively lah, dia tak lebih kepada attacking macam first half. Cumanya apa yang boleh diperbaiki daripada Mukairi Ajmal adalah daripada segi first touch. Sebab kalau kita tengok daripada game ni, banyak attacking ataupun hantaran-hantaran jauh kepada Mukairi, boleh dikatakan first touch ataupun first ball yang dia dapat, dia tak boleh nak touch dengan baik lah. So benda tu mungkin Mukairi boleh fix dan juga perbaiki. Tetapi overall game first half bagus in term of attacking, second half lebih bagus daripada segi defensively. Jadi kita tak nampak sangat lah itu untuk Mukairi. Dan untuk Safawi Rashid,
Safawi Rashid untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, memang dia improve gila-gila, gameplay yang menarik, and satu assist kepada Darren Lock, bagaimana dia lepas 3 player Singapura waktu melakukan pressing tu, dia lepas 3 player, dia cross on point, dan juga satu assist kepada Stuart Wilkin, bagaimana dia acah-acah. So boleh saya katakan Safawi Rashid untuk game ni, dia punya prime naik, dia punya gameplay pun meningkat, mutu permainan dia pun bagus. So Safawi Rashid is the best lah untuk game ni. Dan untuk Darren Lock, boleh saya katakan he is one of the best pressing forward, yang mana dia banyak melakukan tekanan kepada pihak lawan di bahagian backline, and dia daripada segi pressing work rate dia bagus. And tetapi untuk game ni yang boleh saya katakan yang bagus tentang Darren Lock lagi adalah bagaimana gol yang dia hasilkan, yang mana kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan Malaysia, secara kesimpulannya Malaysia banyak attack di bahagian kanan dan kiri, lepas tu cross ataupun bermain dengan long ball. Jadi apabila banyak main macam tu, Darren Lock tak boleh nak lepaskan diri. Apabila fizikal Irfan Fandi, dia kena lock lah, dia kena marking dengan baik. Tetapi untuk gol yang dijaringkan tu, memang saya puji lah apabila dia pandai untuk react dengan hantaran dilakukan oleh Safawi, dan dia keluar daripada zona marking yang dilakukan oleh Irfan Fandi untuk dia challenge the first ball. So benda tu memang super lah. Dia sampai dulu sebelum pemain-pemain Singapura nampak kesedaran dia. So dia punya off ball movement pun bagus, dia punya reaction pun bagus, timing yang tepat. So that is a good thing lah. Dan untuk Faisal Halim, kita tak payah cakap banyak, marvelous, memang on point, top, dribble bagus, ada satu shot on target. Tapi sayang Hassan Sani save, and so Hassan Sani tu pun padu nak buat macam mana kan. So Faisal Halim pun memang terbaik lah game ni. Dia main santai tapi dia bagi import yang positif. Kita masuk kepada pertukaran player. Apabila berlaku pertukaran player di second half, gameplay Malaysia kita boleh nampak more to defensive. Sebab apa? Sebab waktu tu Malaysia dah leading 3-0. Lepas tu tengok Malaysia kena 3-1. Tapi apa yang dilakukan oleh Kipanggun, benda tu positif lah. Sebab dah 3-0, kita nak more to attacking sangat pun dah tak boleh dah lah. Bukannya apa, sebab kita nak secure the 3 points, so tak fokus sangat untuk attack. Tapi apa yang dilakukan oleh Kipanggun apabila pertukaran dan more to defensive adalah Malaysia lebih kepada sit deep dan untuk melakukan counter. Dan benda tu berhasil apabila Aguero berjaya menjaringkan gol yang menarik. Kalau kita tengok, Hakimi dapat bola, dia bawa bola ke depan, open kepada Litak hampir kehilangan bola, tapi dia dapat balik, dia open kepada Aguero, super finishing Aguero kan. Walaupun begitu, saya boleh katakan Litak game ni dia nampak agak slow sikit, tetapi overall bagi saya not bad lah. Litak pun not bad, Aguero pun not bad, walaupun ada satu peluang yang jelas tapi dia gagal convert, tetapi dia convert balik lepas tu. So bagi saya dua-dua player ni not bad. Hakimi adalah future yang boleh kita bagi, orang kata apa, mungkin boleh kita gilap lagi, sebab Hakimi dia ada speed, dia ada pace, and dia ada dribbling yang bagus, dan dia ada physical. So memang kita boleh gilap lagi lah. Dan saya harapkan secara kesimpulannya, Malaysia memang tak ada playmaker, tak attack bahagian tengah, attack lebih pada width area, banyak cross, dan malam ni mereka bermain dengan long ball dan juga hantaran-hantaran jauh yang berkualiti. Tak ada benda yang sia-sia mereka lakukan. Mereka pressing, mereka manfaatkan kesilapan pertahanan Singapura. So benda tu semua menjadilah malam ni berbanding lawan Vietnam hari tu tak apa menjadi. Tapi malam ni Malaysia lebih klinikal, memang deserve 4 gol. Dan saya harapkan Malaysia teruskan momentum untuk lawan Thailand nanti. Berasah pula lah Thailand kan. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.